Allahu 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 Allah. Jom kita saksikan sinopsis bermula ayat 120. Pada ayat 120 hingga 121 Allah mengingatkan agar kita tidak mengikut kaum Yahudi dan Nasrani, ya. Jangan ikut al-Yahud walan Nasara. Yahudi dan Nasrani ini kerana apa? Kita akan baca sebentar lagi. Diikuti dengan Allah mengingatkan tentang nikmatnya dan mengingatkan tentang hari akhirat. Nikmat yang telah berlaku, akhirat yang akan berlaku. Mengapa Allah ingatkan? Sebagai kesimpulan, Ustaz, ya. Cerita Bani Israel disimpulkan pada ayat 1, 2, 3 dan kemudian disambung dengan kisah baru, ya. Kalau kita tengok kisah Nabi Adam, bapa kepada manusia, kisah Bani Israel, kisah anak kepada Israel, kan, Bani Israel, kemudian bawa balik pada ayah iaitu Ibrahim. Nanti di hujung sekali rasa-rasanya Ustaz, kalau ada ayah, anak, ayah, bahagian akhir ialah anak. Siapa anak tu nanti kita kena tengoklah bila kita baca pada juzuk kedua, ketiga. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. Kita boleh ambil pelajaran di sini, tiga perkara, tiga resolusi yang boleh kita ambil. Yang pertama, apa tuan-tuan, daripada halaman yang ke-19 ini, kita bercakap tentang ayat 120, resolusi kita ialah jangan sekali-kali kita mengikut kepada hawa nafsu, tetapi ikutlah kepada ilmu, ya. Kerana apa? Kerana orang Yahudi Nasrani ada ilmu tetapi dia tetap ikut hawa nafsu. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin hidayah, kita mestilah selalu tilawah Al-Quran, ya, baca, kemudian bila baca mesti ada keinginan untuk faham dan diikuti dengan kita mengamalkan. Itu namanya tilawah, pelajaran ataupun perkataan tadi. Dan yang ketiganya, jadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh pemimpin berjaya. Kalau boleh dalam hidup kita ini ada ujian, ya. Tapi sebenarnya bila Allah cakap wa idzibtala itu maksudnya ada dua maksud. Allah uji, tapi ibtila itu juga ustaznya sebenarnya adalah anugerah besar pada Allah, daripada Allah. Setiap kali Allah beri ujian pada tuan-tuan, sebenarnya Allah sedang menyiapkan hadiah besar. Bila kita ada COVID-19, ada hadiah besar, dan rupa-rupanya antara hadiah besarnya ustaz, My Quran Time. Perkataan yang kita nak lihat pada hari ini adalah tala lam waw ataupun ya maksurah, maksudnya ialah mengikuti, membaca dan merenungkan erti serta. Dia ada serta ustaz, ya, mengamalkan. Dia bukan sekadar baca dan baca lepas tu baca lagi dan baca, bukan. Tala ini dalam Al-Quran 63 kali disebut. Maksudnya ialah baca diikuti dengan faham, diikuti, kalau Asfahani menyatakan baca dan ikuti dengan perintah larangan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni jom kita tengok pula ulang kaji kita hari ini ataupun ilmu tajwid kita pada hari ini yang kita ingin kongsikan, iaitu masih lagi dalam kesalahan khafi, ya, lahnul khafi ataupun kesalahan yang tersembunyi. Iaitulah yang kita ingin fokuskan. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, sila perhatikan ayat 122 yang saya bacakan tadi. Ayat 122, iaitulah pada kalimah Israel itu apa dia? Membaca nipis huruf ra pada tempat yang sepatutnya dibaca tebal. Baca nipis, contoh kan. Ya Bani Israel, contoh. Kan? Dia baca nipis, sepatutnya tebal. Itu kesalahan kecil. Ataupun satu lagi kalimah pada ayat 124, Ibrahim, kan, wa idzibtala Ibrahim. Jadi kita baca wa idzibtala Ibrahim, tipis. Jadi itu termasuk dalam kesalahan yang kecil. Macam contoh kalimah razaqana ke razaqana kita baca. Kan, jadi kita menipiskan bunyi ataupun sebutan huruf ra tu, sepatutnya tebal. Kalau banyak lagi perincian dalam huruf ra. Ini ra yang berbaris. Kalau ra yang sukun ataupun mati pula, kena tengok huruf sebelumnya. Contoh Tarmizi. Ra yang mati kan. Kita tengok sebelum huruf ra tu baris apa. Kalau baris atas ta, kena baca tebal sikit ra. Tarmizi.